melaksanakan program ini. Besarlah harapan saya agar program ini mampu memberi manfaat kepada semua serta meningkatkan kesedaran betapa pentingnya kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Semoga dengan program ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan juga matlamat program ini serta objektif kali ini dapat dicapai. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini dan meluangkan masa. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada pengacara majlis. Terima kasih Nur Syazwani atas kata awal singkat tadi. Pertama sekali saya ingin memperjelaskan tentang perjalanan program kita hari ini. Kami akan memulakan slot penceramah yaitu Healthy Mind dan Healthy Life. Terusnya akan diikuti dengan kahot quiz dan program bersurat. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, saya ingin mengkongsikan sedikit sebanyak data tentang penceramah kita hari ini. Beliau merupakan seorang profesor di Jabatan Psikologi Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Maling, Perak. Beliau juga telah berkhidmat di UPSI sejak tahun 2002. Tambahan pula, beliau turut memiliki ijazah kedokteran PhD dalam bidang psikologi counseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, beliau juga merupakan pengasas modul pensijilan Art Drawing House 3%, yaitu integrasi lukisan rumah pokok dan orang bagi penyerokaan masalah dan perhubungan penolong. Pensijilan Neo-Cognitive Behavior Therapy, yaitu terapi kesehatan mental melalui penstrukturan kognitif dan yang sistematik dan berkesan. Serta pensijilan dalam Mindfulness Love Therapy atau kesedaran cinta, yaitu merasai cinta Tuhan dan I love myself untuk kesejahteraan diri serta orang lain. Selain itu, beliau juga merupakan pengasas kepada 5 modul yaitu GOP, PINEV, Master dan PhD. Terusnya, tanpa melengahkan masa, marilah saya menjemput Profesor Dr. Muhammad Azizah bin Muhammad Arif untuk mengendalikan sesi Healthy Mind, Healthy Life. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Selamat malam ya. Dan terima kasih kepada moderator yang sangat saya muliakan, kepada Universiti Utara Malaysia UUM yang sudi untuk menjemput saya untuk program pada malam ini untuk tajuk yang sangat indah, Healthy Mind, Healthy Life ya. Anjuran Sulam UUM. Okey, jadi terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Azizah ataupun dikenali sebagai Prof Mas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Okey, dan pada hari ini kita akan berkongsi isu kesihatan mental yang sangat penting iaitu healthy mind, healthy life. Iaitu bagaimana kita nak menghasilkan pemikiran kita yang sihat dan dia datang dan daripada cara hidup yang sihat ataupun boleh juga kita katakan cara hidup yang sihat, maksudnya pemikiran yang sihat, perasaan yang sihat dan tingkah laku, behavior, aktiviti kehidupan yang sihat itu akan menghasilkan pemikiran yang sihat. Dan dia balik-balik kepada kehidupan dan kehidupan balik-balik kepada pemikiran dan pemikiran balik-balik kehidupan. Jadi sebab itulah tajuk pada malam ini sangat special dan sangat indah untuk kita memahami bersama-sama. Okey, jadi sebelum kita teruskan, mari kita memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan Okey, dalam memahami kesihatan mental, kita kena memahami 2 benda penting. Yang pertama dipanggil kesihatan mental ataupun mental health. Yang kedua dipanggil mental illness. Okey, adakah kesihatan mental ataupun mental health dan mental illness ini sama? Jawapannya tak sama. Okey, mental health ataupun kesejahteraan mental ialah bagaimana kita menyedari tentang pemikiran kita positif ataupun negatif yang mempengaruhi perasaan kita baik ataupun buruk, yang mempengaruhi tingkah laku kita dan kita menjaganya dan memeliharanya kerana menyedarinya agar kesihatan mental kita sihat. Maka wujudlah
kempen-kempen penjagaan kesihatan mental, pendekatan coping skill, mendapatkan sokongan sosial untuk meningkatkan tahap kesihatan mental. Okey, jelas kan? Sebab apabila kita tak menjaga kesihatan mental, maka dia akan pergi ke satu lagi bahagian, iaitu dipanggil mental illness ataupun penyakit mental. Jadi apa kata penyakit mental? Penyakit mental ikut definitionnya ialah sesiapa yang telah didapat dan telah didiagnose oleh psikiatris ataupun clinical counselor ataupun clinical psychologist telah mengalami simptom-simptom dengan jangka masa yang tertentu dan disahkan mengidap penyakit mental ataupun mental illness. Maka itulah dipanggil mental illness. Ya. Okey. Dan apakah contoh mental illness? Contoh mental illness yang paling popular ialah depression ataupun kemurungan ataupun blue mood ataupun dipanggil keputusasaan untuk hidup ataupun anxiety, iaitu rasa takut, bimbang, keterlaluan tentang masa hadapan walaupun tak logik dan dia hanya dalam pemikiran sahaja ataupun kerana memori-memori yang negatif yang menjadikan ketakutan, menyebabkan tangan kita mengeletar, dan jantung kita berdebar-debar, lepas tu kita berpeluh, sejuk tangan kaki, risau, keterlaluan, rasa nak menjerit, rasa nak mati dan akhirnya nafas dia sesak dan tak boleh bernafas, lupa untuk bernafas, panik ataupun dipanggil panic attack. Dan lain-lain penyakit mental seperti PTSD, post traumatic stress disorder, yang mana ada lekatan traumatik waktu silam kerana pernah mengalami kesusahan, kesulitan, pengalaman-pengalaman negatif, diperkosa, bully. Itu saya sebut banyak kejadian-kejadian bully di sekolah asrama penuh, di sekolah agama, di sekolah dan sebagainya boleh menjadi satu pengalaman traumatik kepada pelajar-pelajar apabila mereka memasuki alam remaja dan alam dewasa. Jika tak dirawat awal. Sebab itu sekolah tak perlu ada banyak keadaan-keadaan bully itu. Dan pelakon bully itu mesti dicegah, mesti dirawat dan mesti dihalang. Okey, jelas kan? Okey, dan penyakit kesihatan mental lain seperti schizophrenia, OCD, compulsive disorder dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau kita nak cerita tentang mental illness ni sangat banyak. Jadi secara ringkasnya, mental illness ni adalah penyakit-penyakit kesihatan mental yang telah mengganggu corak pemikiran otak manusia yang menyebabkan otak manusia tidak lagi boleh berfungsi secara normal. Okey, jadi apakah fungsi normal otak manusia? Secara asasnya fungsi normal otak manusia yang sihat ni ada 3. Yang pertama ialah bagaimana dia akan berfikir dengan sihat untuk menyelesaikan masalah. Tapi bagi orang sakit mental, dia tak boleh fikir normal tu. Lagi fikir lagi bermasalah, lagi fikir lagi kusut, lagi fikir lagi takut, lagi fikir lagi mengeletar, lagi fikir lagi risau, lagi fikir lagi kusut dan tak jumpa jalan penyelesaiannya. Sampai tak boleh tidur malam, risau, nak menjerit, rasa nak mati. Sebab apa? Sebab fungsi otaknya tak berapa berfungsi sepenuhnya kerana telah mengalami mental illness. Dia tidak boleh memikirkan untuk menyelesaikan masalah. Siapa ada ciri ni angkat tangan? Harap tak ada lah ya. Nah, ciri yang kedua, apabila struktur otak telah mengalami kerosakan ialah otak tidak lagi boleh mencari ketenangan. Dia tak boleh cari ketenangan. Dia resah, ingat benda-benda silam, takut, bimbang, risau, trauma, rasa nak mati, rasa tak berguna ataupun risau, bimbang benda akan berlaku masa akan datang sampai mengeletar, sampai rasa nak menjerit, sampai nak larikan diri, takut dengan benda-benda yang tak seharusnya yang ditakutkan, ketakutan yang melampau, terlalu pembersih, sebagainya. Maksudnya menyebabkan dia tak tenang. Maksudnya fungsi otak yang mencari ketenangan tu tak dapat lagi. Dia tak dapat cari titik ketenangan tu ataupun titik untuk mendamaikan diri dia tu. Okay, dan fungsi otak yang ketiga ialah dia kena menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, situasi, orang dan persekitaran dengan bersesuaian. Tapi dia tak boleh.
Tiba-tiba dia nampak orang tu gelak, dia rasa orang tu peli dia, hina dia, nak buat jahat pada dia, ataupun peli dia sebab gigi dia tak ada, ataupun orang tu ejek dia, dia pun berprasangka dengan orang tu, wujudlah permusuhan, tak suka, ya. Ataupun dia tengah-tengah orang ramai, tiba-tiba dia berjerit, ataupun dia jumpa dengan orang yang tak kenal, patutnya dia rasa nak berkenalan dengan orang tu tapi dia takut, bimbang. Maksudnya dia tidak lagi boleh menyesuaikan diri dalam kehidupan yang normal. Jadi bila berlaku begini, maksudnya dah ada simptom mental illness, ataupun dalam kajian neuroscience, psikologi, ya, sebagainya mengatakan dalam otak tu telah ada chemical yang tak diperlukan, ataupun hormon-hormon otak tu telah terganggu. Ya. Jadi sebab tu dia kalau tak boleh kawal juga, dia kena jumpa dengan doktor psikiatris, dan doktor psikiatris akan beri dia rawatan ubat-ubat psikiatris, dan ubat ni dimakan, masuk dalam urat saraf sendi dia, darah dia pergi ke otak dia, dan dia akan neutralkan balik dia punya hormon-hormon chemical tu, balance balik. Lalu dia mula tak risau berlebihan, dada dia kembali agak stabil, tak berdebar-debar, dia tak lagi dapat delusion, hallucination, tak takut berlebihan, dia akan mula tenang. Tapi kita kena ingat, ubat psikiatris dia bukan macam Panadol. Panadol kita makan, sejam 2 jam pun hilang pening kepala. Terutama Panadol Activast tu. Ubat psikiatris bukan begitu. Ubat psikiatris bila dia makan, sama ada ubat untuk anxiety ataupun depression ataupun schizophrenia tu, bila masuk dalam badan, dia masuk dalam urat saraf, darah sebagainya, dia pergi ke otak, dia ambil masa paling cepat pun 1 minggu dalam psychopharmacological. Dan biasanya average ubat tu akan ambil masa 2 minggu untuk sebati dengan darah dan betulkan pemikiran, gelombang elektromagnetik untuk hilangkan simptom awal ketakutan, tangan mengerta dan sebagainya. Ya. Sebab itu dalam pengalaman saya, klien yang terpaksa pergi ke rawatan psikiatris sebenarnya agak terlambat. Ya. Sebab rawatan yang paling bagus adalah rawatan tanpa perubatan. Maksudnya mengikuti sesi terapi, betulkan corak pemikiran, cari balik hobi dan bina hobi baru yang menyebabkan dia gembira, tenangkan diri dia, berdamai dengan takdir, peluk dengan takdir, cium dengan takdir dia, dan bina slogan, kata-kata baru, inspirasi baru, dan lepaskan benda-benda negatif, belajar memaafkan, buat penjalan semula aktiviti yang menenangkan, buat teknik pernafasan, takaful hening dan sebagainya, ataupun coping skill, kerana itulah kaedah kita akan dapat menenangkan diri kita balik, dan akhirnya badan kita akan keluarkan hormon-hormon serotonin dan sebagainya untuk menjadikan kita gembira, happy, dan akhirnya dia akan menghilangkan hormon-hormon tekanan tadi yang menyebabkan kerosakan pada sistem otak untuk berfungsi secara normal. Okey, ingat sebab itu dalam healthy mind, healthy life, kita kena jaga kesihatan pemikiran kita ataupun dipanggil mental health, sebab otak ada satu organ, dan organ otak ini jika tak dijaga maka dia pun boleh rosak. Rosak itu sama macam jantung rosak, tersumbat, hati rosak, tulang patah, telinga rosak, mata rosak, sama juga. Maksudnya otak pun boleh rosak. Jadi macam mana otak boleh rosak? Otak boleh rosak, faktor dalam kesihatan mental yang paling popular adalah kerana stres yang tak terkawal, yang menghasilkan konflik dan akhirnya menjadi berbagai hautan, distortion, dan menjadilah mental illness yang telah mengeluarkan hormon chemical yang tak diperlukan dan menyebabkan fungsi otak itu tidak berfungsi dengan sepenuhnya ataupun dipanggil mental illness. Okey, jelas kan? Okey, sebab tu dalam psychopharmacological pun kita kena ingat tu. Ya. Dia mengatakan bahawa ubat psikiatris ini bagus, tetapi dia tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Tapi dia hanya menghilangkan simptom saja dengan cepat dan di tepat.
hilangkan getaran tangan, hilangkan getaran dada, ya, hilangkan ketakutan yang berlebih-lebihan. Sebab tu bila dia ambil ubat tu dia rasa letih, tak bersemangat, badan tak awang-awang, rasa mengantuk sebab dia cuba naturalkan benda tu. Ya. Okey. Jadi yang memulihkan sepenuhnya, siapa yang kena ambil ubat psikiatris, tetapi yang memulihkan sepenuhnya adalah pergi rawatan psikiatris dan at same time pergi rawatan kaunseling ataupun psikologi ataupun bimbingan ataupun mentor untuk merawat corak pemikiran, menenangkan perasaan, mendamaikan diri, melepaskan, memaafkan dan sebagainya, kerana dari situlah puncanya datang berbagai stres dan tekanan dan akhirnya menyebabkan fungsi otak itu gagal berfungsi dengan benar. Sebab tu tajuk hari ni healthy mind, healthy life. Sangat bagus untuk kita belajar dan menguasai untuk meningkatkan kesihatan mental dan akhirnya mengurangkan mental illness. Jadi dalam statistik dia dipanggil perhubungan songsang. Maksudnya, jika kita lah berjaya meningkatkan kesedaran kesihatan mental, meningkatkan coping skill, meningkatkan daya tahan, resilient, maka automatik mental illness ni jatuh, kurang. Tetapi jika kesedaran kesihatan mental ini kurang, orang tak menjaga kesihatan mental, orang banyak stres, orang tak tahu menguruskan emosi, ya, ketakutan dan kebimbangan, maka kesihatan masalah mental illness akan meningkat. Maka terbebanlah kerajaan, kaunselor, psikologis, hospital dan produktiviti akan menurun dan ekonomi pun akan terganggu sikit, ya, kerana produktiviti akan berkurangan, institusi kekeluargaan akan bermasalah, ya, dan jika dia ibu dia gagal uruskan keluarga dengan baik, jika dia bapa mungkin dia terlalu garang, dia meninggalkan kesan pada anak-anak dan hubungan dengan jiran, dan dia akan menyebabkan satu lingkaran yang negatif dalam masyarakat kita. Okey. Okey, moderator, jelas setakat ni, boleh follow Okey. Okey, jadi kita telah memahami apakah itu mental illness tadi. Dan caranya ialah kita kena meningkatkan kesihatan mental. Dan untuk meningkatkan kesihatan mental, kita kena jaga kesihatan pemikiran, dan kesihatan pemikiran datang daripada gaya hidup yang sihat, healthy life. Dan healthy life akan mendatangkan pemikiran yang sihat. Dan pemikiran yang sihat datang daripada gaya hidup yang sihat. Okey. Untuk memahami perkara ini, mari kita memahami apakah punca utama kepada depression. Okey, depression adalah masalah kesihatan mental yang berpunca daripada seseorang itu merasa hidup dia teruk. Dan hidup dia banyak ujian, hidup dia banyak cabaran, hidup dia banyak kesusahan, banyak orang tak suka, banyak tomahan, dan dia rasa dia tak berjaya ataupun dipanggil rasa putus asa dan penyesalan. Siapa yang hidup dia ni rasa banyak putus asa, angkat tangan. Itu simptom depression. Siapa yang banyak rasa menyesal dengan perkara lepas, angkat tangan. Ini adalah simptom kepada depression, simptom awal. Ya. Sebab tu depression ni dipanggil blue mood. Blue mood ni ataupun mood biru ataupun keputusasaan tak hidup. Sebab tu depression ini biasa banyak berlaku kepada orang yang kecil-kecil dia banyak kena bully. Kemudian dia ditomah dan dia tak rasa tak disayangi dan dia rasa tak berguna dan akhirnya dia rasa menyesal dia hidup. Ataupun dia pernah buat salah, dia pernah buat silap, dia menyesal dengan apa tindakan dia dan akhirnya dia reject diri dia sendiri dan dia mula buat perkara itu gagal, orang tak sayang dia, keluarga dia tak beri sokongan pada dia dan kawan-kawan dia pun banyak bully dia dan dia buat percintaan dia gagal dan dia buat benda sebanyak yang gagal dan akhirnya dalam fikiran dia banyak memori negatif yang tertanam dalam pemikiran dia seperti hasil daripada kegagalan, rasa putus asa, rasa menyesal, rasa tak berguna tu. Okey? Sebab tu hidup kita ini
kena ada banyak memori indah. Sebab itu dalam kajian saya 80 sampai 90% masalah kesihatan mental ini dia sebenarnya berpunca daripada pengalaman waktu kecil yang tak menyeronokkan. Ya. Terutama semasa berumur 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun tu kemudian 14 sampai 21 tahun tu. Tapi 14 sampai 21 tahun tu dia agak tak berapa kuat sikit tapi tetap berpengaruhi. Yang paling berpengaruhi 2 hingga 7, 7 hingga 14 tahun. Pengalaman-pengalaman waktu itu dan gagal emosi yang diurus dengan betul. Dan akhirnya menyebabkan perasaan-perasaan negatif. Maka orang depression ni akan pun cakaplah benda-benda negatif sebab mind dia negatif, subconscious mind dia negatif. Ya, saya putus asa, saya tak berguna. Dia pandang satu benda, dia rasa dia seorang yang gagal, dia duduk hari-hari, esok apa pula akan berlaku, benda yang buruk berlaku. Jadi dia banyak cakap benda yang negatif. Semua orang tak sayang saya gagal, saya tak pandai. Dan bila dia banyak cakap benda negatif tu masuk dalam mind dia, masuk dalam subconscious mind dia, masuk dalam urat saraf sendi dia. Dan kesan yang paling cepat ialah orang depression ini, tahap pertama ini ataupun tahap keputusasaan itu ialah dia akan rasa lemah. Tak larat, tak bersemangat, dia tak lagi minat benda-benda yang dia minat. Kalau dulu minat Instagram, sekarang tak minat Instagram. Kalau dulu minat main futsal, sekarang tak minat main futsal. Kalau dulu dia suka kumpul dengan kawan, tengok cerita Netflix, cerita Korea, sekarang dia tak minat. Ya, dia lebih suka menyendiri dan cakap ulang-ulang benda-benda yang negatif. Dan akhirnya jika tak dikawal, maka dia akan rasa lemah, suka menyendiri, duduk seorang-seorang, duduk dalam gelap, tak nak bercampur dengan orang dan dia akan mula mengantuk, letih, kuat tidur je. Letih je, walaupun tak kerja berat tapi dia letih. Sebab dia bukan letih daripada kerja tu, tapi dia letih daripada pemikiran. Yang memikir masalah tak selesai-selesai. Memikir berbagai perkara negatif. Dia beban diri dia kuat tidur, dia letih. Dan jika tak dirawat, tak dibantu untuk betulkan pemikiran dia, orang depression ni akan tahap 1 keputusasaan ni akan pergi ke level 2 depression. Iaitu dia mula ada idea nak mati. Bila ada idea nak mati, dia akan mula mengeluarkan perkataan dalam mulut dia. Saya rasa mati lebih baik daripada hidup. Saya tak nak hidup lagi. Masalah saya sangat berat. Apabila saya mati saja masalah ni boleh selesai. Tak tertanggung lagi masalah ini. Saya nak mati. Siapa kawan-kawan ataupun klien dia ataupun diri dia pernah cakap perkataan begini. Ini maksudnya level 2 depression. Tapi dia tak akan bunuh diri lagi, ya. Sebab dia hanya ada idea untuk bunuh diri. Okey? Dan jika tak dirawat dan tak diberi penghargaan, tak tingkatkan self-esteem dia, tak bantu ubah corak pemikiran dan perasaan dia dan tingkah laku dia, maka dia akan pergi kepada level 3 depression. Dia ikut IKBD, ya. Ikut inventory kecenderungan bunuh diri tu. Level 3 depression adalah dia mula ada matlamat yang sistematik untuk membunuh diri dia. Sebab putus asa, dia tak ada apa-apa lagi dia rasa, maka dia akan membuat perancangan yang untuk membunuh diri yang teliti dan terancang. Tapi untuk melepasi tahap ini, seorang klien itu ataupun individu itu dia kena melepasi 2 level penting. Yang pertama ialah dia mesti dapat melepasi tahap kesakitan kematian tu. Macam kita nak minum racun, takutnya, risaunya, sakitnya minum racun. Ya. Dia tak takut lagi minum racun tu. Tak sakit lagi sebab kesakitan jiwa dia, emosi dia berteruk baik tu. Nak terjun bangunan, kita takut terjun bangunan, nanti jatuh, patah kaki, kepala pecah, badan pecah, masa terjun tu apa perasaan dia. Takut, dia tak takut lagi. Maka dia telah melepasi tahap ketakutan atau menghadapi kesakitan kematian tu. Okey. Dan yang kedua ialah apabila dia mempunyai perancangan membunuh diri yang sistematik. Dia ada plan sistematik. Plan sistematik ni sebab itu bagi terapis, ya,
apabila klien kata saya rasa nak matilah, tak nak hidup lagi, kita tahu itu level 2. Tapi kalau kita terokai lagi, kalau dia kata saya rasa saya nak mati, saya nak bunuh diri. Betul ke awak asal awak nak mati, nak bunuh diri? Saya saya faham dan saya ingin membantu awak. Ya, saya dah beli racun, saya dah beli Roundup, racun serangga tu untuk rumpai. Saya dah beli Clorox. Dia dah beli barang, dia simpan. Dia beli pisau, dia beli tali gantung, simpan yang laci. Itu kena be careful. Ya. Ataupun dia telah ada barang-barang peralatan dia. Yang kedua, dia telah menyimpan dia dan juga dia telah buat satu perancangan, contohnya dia telah buat dalam diary dia bulatkan tarikh, hari-hari dia bulatkan tarikh tu, contohnya 32 hari bulan 12, pukul 2 pagi, semua orang tengah tidur, dia akan kunci pintu, dia ambil tali, dia akan ikat dekat kipas, dia ambil kerusi, dia akan berdiri, dia akan gantung, dia akan mati, dia akan tolak kerusi tu, dan dia telah buat wasiat kepada kawan-kawan dia, ya, tentang apa-apa pesanan dan sebagainya, telah hebahkan kepada FB, Instagram. Maksudnya dia punya perancangan itu sistematik dan dia menyimpan peralatan. Itu simbol dia. Maka maksudnya dari segi terapis, maka kaunselor, psikologis, pembimbing boleh pecahkan etika kerahsiaan tu. So kita kena beritahu kepada keluarga dia, organisasi dia untuk menyelamatkan satu nyawa. Ya? Okey, jelas kan? Sebab tu dalam suicide thought tu, dia kata yang mitos dia kata kalau orang tu cakap nak bunuh diri, sebenarnya tak bunuh diri, dia cakap saja. Tak. Ya. Dalam suicide thought, orang yang selalu cakap nak bunuh diri, dia cerita orang nak mati, itu yang akan bunuh diri. Kerana apabila dia cakap, dia beritahu pada orang, sebenarnya dia adalah sign ataupun dia adalah petunjuk kepada orang yang sihat. Bahawa bantu saya, tolong saya. Bantu saya, tolong saya. Saya tak tahan lagi. Saya tak boleh teruskan kehidupan. Maka kita kena bantu dia untuk tenangkan diri dan sebagainya. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita dah faham simptom-simptom ataupun ciri depression. Okey, yang pertama orang depression tadi dia rasa putus asa nak hidup. Okey, yang kedua orang depression dia rasa diri dia tak ada apa-apa keseronokan lagi lah hidup. Okey, putus asa nak hidup, tak ada apa keseronokan nak hidup, dan orang yang nak bunuh diri depression ini ialah dia rasa tak dihargai. Okey, ataupun tak lagi menyayangi diri dia. Maka akhirnya dia ambil keputusan untuk mati. Okey, ataupun kesimpulan dia ialah dia banyak berfikir negatif. Okey, jadi sebab itu mari kita tengok apakah teknik yang pertama untuk hidup sihat, untuk berfikir negatif, berfikir positif. Okey, berfikir positif ni dia adalah satu kemahiran yang kita pelajari sama macam kita belajar naik basikal, naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Tapi lama-lama bila kita dah pandai, maka kita dalam basikal tu satu. Kita tahu nak imbang badan, kita tahu nak belok kanan, nak belok kiri, dan kita takkan jatuh lagi. Tapi dengan syarat basikal tu tak boleh berhenti. Once basikal tu berhenti, kita akan jatuh. Sebab tu berfikir positif ini umpama belajar naik basikal, dan bila kita dah kuasai naik basikal, kita kena terus berfikir positif tanpa berhenti supaya diri kita kekal sihat. Okey, untuk berfikir secara positif, kita boleh guna satu teknik dipanggil menukar pernyataan negatif kepada menukar pernyataan positif. Okey, caranya mudah saja. Kita minta kepada semua klien ataupun diri kita sendirilah. Okey, cuba pejam mata, tenang, cuba fikirkan apakah ayat negatif yang suka bermain kat pemikiran kita. Mesti ada. Contohnya saya seorang yang gagal, akui benda tu. Okey, saya selalu fikir benda ni. Ataupun saya hidupnya susah, banyak cabaran. Okey, saya tak akan dapat kerja yang baik. Saya sentiasa ada masalah keuangan. Semua orang tak sayang saya. Masa kecil saya sangat negatif.
saya banyak masa penderaan yang menyebabkan saya rasa tak berguna, ataupun saya seorang yang gagal, saya tak ada masa hadapan, saya seorang tak berguna. Okey, semua orang cuba dapatkan satu pernyataan negatif yang suka tergiang-giang di telinga dan bermain di fikiran dia. Ada tak? Okey, kalau ada bagus. Tapi kalau tak ada lagi bagus. Tapi kalau ada, maksudnya kita dah tahu benda tu bermain kat kita. Ada orang ada satu, ada orang ada dua, ada orang tiga. Saya pernah buat sesi terapi, ada satu klien tu dia ada 15 benda negatif suka bermain kat pemikiran dia. Ya? Okey, jadi kita dah kalau 15 banyak, kita ambil satu yang paling mengganggu. Okey, tu dia belah kiri. Contohnya, saya seorang yang tidak berguna kerana saya seorang tidak berguna kerana semua orang suka membuli saya. Daripada kecil sampai besar, orang memang suka membuli saya. Jadi kata dia, saya seorang yang tak berguna kerana semua orang suka buli saya, tak suka saya. Okey, jadi dia nampak benda tu. Jadi ayat negatif itu kena digantikan dengan ayat yang baru. Ya. Jadi nak cantik ayat yang baru, kita kena makan ayat yang lama. Sebab kita kena ingat energi ni satu je. Energi ni satu saja. Ya. Energi maka energi ni hanya bertukar bentuk. Tapi energi ni tidak boleh dimusnahkan. Jadi kalau satu bulatan energi tu sayang, ini energi sayang, okey, dia penuh dengan sayang ataupun 100% itu sayang. Jadi macam mana datangnya benci? Jadi mungkin benci 10%, benci 20%, benci 30%. Daripada datangnya benci. Benci itu bukan datang daripada energi luar. Energi itu datang daripada perampasan energi sayang. Ya, contoh paling mudah suami isteri. Suami isteri saling sayang menyayangi. Jadi suami sayang isteri 100%, isteri sayang suami 100%. Okey. Bila suami dia mula buat hal ataupun cakap negatif ataupun ego ataupun bergaduh ataupun tak sepahaman, maka berlaku pergaduhan, mula bercakap benda-benda yang negatif dan kasar, maka hati mula terasa, mula marah, mula dendam, maka akhirnya dia ada benci 30%. Okey, daripada mana datangnya benci 30%? Benci 30% ini datang daripada perampasan energi sayang. Maksudnya sayang dah kurang jadi 70%. Maka akhirnya lagi benci, lagi marah, lagi ego, lagi berlagak, ya, lagi bermasam muka, lagi cakap kasar, akhirnya benci jadi 50%. Maka sayang jadi 50%. Dan akhirnya lagi benci, lagi berjauhan, lagi tak bercakap, lagi ego, dan akhirnya tidak ada yang mustahilnya bahawa benci itu akan menguasai kita 100%. Maka bila benci itu menguasai kita 100%, maka sayang tak ada lagi. Ya, bila sayang tak ada lagi, itu dah tidak boleh hidup bersama. Maka hidup bersama itu satu kesakitan dan penderitaan. Maka mereka akan ambil jalan masing-masing untuk mendamaikan dan menenangkan diri masing-masing. Kerana yang ada hanya benci, maka tidak ada lagi sayang. Okey, jelas kan? Okey. Bila kita faham konsep ni, energi yang sama tapi dia hanya bertukar bentuk. Jadi kenapa dia rasa tak berguna? Dia rasa tak berguna sebab dia memang rasa tak berguna. Okey, jadi macam mana tukar tak berguna kepada berguna? Caranya ialah yang tak berguna itulah ditukar menjadi berguna. Sebab itu mencerahkan mencerahkan kegelapan sebenarnya adalah mengurangkan ruang gelap untuk diwujudkan ruang terang. Proses memandaikan dan proses memandaikan manusia dan membuang kebodohan tu berjalan serentak. Apabila kita memandaikan manusia, automatik kita membuang kebodohan. Apabila kita membuang kebodohan, automatik kita akan meningkatkan kepandaian. Dia serentak. Jelas kan? Okey. Jika kita memahami itu, maka membuang perasaan diri yang negatif, yang tak berguna tadi, sebenarnya ialah mewujudkan diri rasa berguna. Kena buat macam tu. Faham Siapa faham buat thumbnail? Siapa yang tak faham ulang, saya nak ulang lagi.
Sampai faham? Okey. Jadi bila dia rasa dia tak berguna, bila rasa dia putus asa, bila rasa tak dihargai, kita kenal pasti ayat dia. Contohnya, saya tak berguna kerana sentiasa dibuli oleh semua orang, saya benci diri saya. Okey, dia kena tukar ayat yang positif dulu. Contohnya, walaupun saya rasa tak berguna, dibuli oleh orang lain, tetapi sebenarnya saya berguna juga sebab saya disayangi oleh abang saya pandai menyelesaikan masalah, saya tinggi, ada orang kata saya handsome dan saya suka bela binatang, saya sayang binatang, saya ada hobi memanjat gunung. Ayat tu dibuat sendiri. Untuk menangani rasa tak berguna, maka dia kena buat ayat rasa berguna. Dan untuk buat ayat rasa berguna, ayat tu bukan datang daripada kita. Ayat tu mesti datang daripada orang rasa tak berguna tu. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita langkah yang pertama ialah penstrukturan kognitif. Kita mesti rasa berguna, kita mesti rasa disayangi, kita mesti rasa diri kita bermanfaat pada orang lain. Maka kita kena buat ayat yang bertentangan. Jadi bila dah ada ayat bertentangan, contohnya saya berguna ataupun saya bertuah ataupun saya seorang yang sangat bernasib baik kerana sentiasa dapat banyak kejayaan hari ini. Walaupun ada benda-benda negatif yang berlaku, tapi sebenarnya banyak benda-benda positif yang saya dapat. Saya sihat, hidung saya mancung, mata saya cantik, orang suka tengok saya senyum, saya pandai bersolek, saya pandai pakai lipstick, saya pandai main bola, saya pandai main pingpong, saya pandai main bowling. Ya, saya pandai menyelesaikan masalah. Apa-apalah yang menyebabkan jadi berguna. Okey, jelas? Jadi bila dah dapat term ayat itu, apa kita kena buat? Maka kita kena selalu cakap benda-benda yang positif itu, biar dia masuk balik dalam mind kita, masuk dalam mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, hati kita, jantung kita, urat saraf sendi kita. Jadi caranya, bila terlintas saja pakai duduk saja, terlintas saja perkataan negatif, saya ni tak berguna, saya ni malang, cepat-cepat cakap, saya jangan layan benda tu, stopkan. Ataupun kita berguna perkataan stop. Okey, saya seorang yang berguna, saya seorang yang sangat beruntung, saya ada pekerjaan, banyak kawan-kawan suka saya suka bagi makan kucing, rambut saya cantik, saya pandai pakai lipstick, saya sangat berguna dan saya sangat bersyukur. Tarik nafas, lepaskan. Okey, jelas kan? Jadi kita kena buat selalu. Ingat tadi, rasa tak berguna datang kerana dia memakan rasa berguna. Jadi bila kita timbulkan kekuatan rasa berguna, maka rasa tak berguna akan kecil, halus, adalah kosong. Cari dalam diri dan dia tak ada dah, tak wujud dah sebab kita rasa kita berguna. Okey. Dan jika datang juga dan dia terus berfikir macam trigger, takut, bimbang, rasa tak berguna, cepat-cepat angkat tangan macam ni, peluk diri awak. I love myself. Saya sayangkan diri saya takkan cakap benda negatif pada diri saya takkan sabotaj diri saya kesian pemikiran kita cakap benda-benda yang negatif sampai dia berkusuk, sampai tak larat, sampai perasaan kita pun tertekan, tangan kita mengeletar, sian kat jasad kita, sian kat pemikiran kita, sian kat perasaan kita asyik sabotaj dia dengan benda-benda negatif. I love myself. Saya berguna, saya seorang yang pandai, saya seorang yang baik, saya tak akan fikir benda-benda negatif. Tekan, tepuk ni. Ya, dipanggil butterfly hug. Butterfly hug ni maksudnya kita angkat tangan, kita peluk diri kita dan kita peluk diri kita. Kita pujuk diri kita, kita rasa kita disayangi, ada orang ambil peduli pada kita dan cakap benda-benda yang positif. Saya seorang yang bahagia, saya disayangi, saya ada masa depan jika saya berusaha, jika saya senyum, jika saya buat baik pada orang lain, semua orang akan buat baik pada saya. Saya kena berubah, saya kena ada impian, saya kena gembirakan diri saya sendiri.
untuk menggembirakan orang lain. Jadi saya bahagia, saya baik, saya pandai, pujuk diri sendiri. Okey? Dengan itu benda-benda ayat-ayat negatif tu akan hilang dengan sendiri. Kalau tak boleh juga ketuk-ketuk kepala sikit. Cakap pada kepala ni. Wahai kepala, boleh tak stop fikir-fikir benda negatif tu? Wahai kepala, stop. Jangan fikir-fikir lagi benda yang buruk tu. Tak boleh. Stop. Semua stop. Tarik nafas. Lepaskan. Ataupun belai. Terima kasih wahai pemikiran sebab tak lagi fikir benda yang negatif, fikir yang baik-baik sampai aku tenang. Terima kasih pemikiran tolong menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih pemikiran menenangkan aku dan menyesuaikan diri aku dalam banyak keadaan dengan kebijaksanaan dan kesedaran. Terima kasih. Saya sayang pemikiran saya. Sebab tu kita kena sayang diri kita. Okey, jelas kan? Itulah dimaksud healthy mind. Kita menjaga pemikiran kita supaya terpelihara dan kita stop sabotaj diri kita sendiri yang boleh merosakkan pemikiran, perasaan dan fisiologi jasad kita. Okey, jadi saya dah beri teknik tadi, mengubah pernyataan negatif yang kita kenal pasti yang selama ini memang kita ulang-ulang kat diri kita tu kerana pengalaman dan kisah silam kita dengan satu ayat baru dan kita kena ulang selalu dan jika datang trigger lama, kita akan peluk diri kita dan kita akan cakap benda-benda yang positif ya untuk pujuk diri kita sendiri. Dan akhirnya nanti bila kita ubah corak pemikiran, maka kita ubah chemical otak. Bila kita ubah chemical otak, maka kita akan ubah fisiologi badan. Dan bila kita ubah fisiologi badan, maka badan kita, otak kita, pemikiran kita lebih tenang, inspirasi kita makin naik, kita makin gembira dan kita akan makin happy. Okey, jelas? Okey, so teknik yang ketiga. Ingat teknik yang pertama tadi adalah kita kenal pasti pernyataan negatif dan kita ubah ke pernyataan yang positif. Teknik yang kedua tadi ialah kita peluk badan kita dan usap kepala kita supaya kita kekal dalam mood yang baik dan kita tak cederakan diri kita. Kita tak sabotajkan diri kita sendiri. Sebab itu kita kena ingat dalam hidup ini ada satu doa yang sangat makbul. Doa yang sangat makbul. Dan sometimes doa ini lebih makbul daripada doa dalam ritual ibadat kita dekat church ke, dekat kuil ke, dia lebih makbul lagi doa ni. Apakah doa yang makbul tu? Jawapannya ialah bisikkan hati kita. Kata-kata mulut kita. Ataupun cakap-cakaplah hati kita. Walaupun kita tak cakap, tak luahkan tapi kita niat benda tu, dia akan makbul. Sebab itu, jangan sabotaj diri. Sabotaj diri maksudnya awak duduk, menung, tarik nafas. Kenapalah hidup saya susah. Kenapalah saya tak dapat kerja gaji tinggi. Kenapalah keliling saya semua orang jahat-jahat. Hari ini dapat benda buruk ini. Orang cakap saya negatif. Besok apalah benda buruk nak berlaku lagi. Lusa apa dah lagi benda buruk akan berlaku. Minggu depan, bulan depan apalah benda buruk yang akan berlaku. Hidupnya susah. Orang semua jahat. Nasib saya malang. Malasnya nak hidup. Tak laratnya nak hidup. Kalau selalu cakap begitu, maka apa akan berlaku? Kata-kata itu sama juga macam yang depression tadi, dia masuk dalam mind, masuk subconscious mind, masuk dalam sendi, masuk dalam otak, masuk dalam urat saraf, bulu-bulu roma awak. Maka apa yang awak cakap tu akan jadi. Doa tu sangat makbul. Dia lebih makbul kadang-kadang daripada doa dalam ibadat, dalam sembahyang tu. Kesan yang pertama, makbulnya doa tu ialah awak rasa hilang semangat. Tak larat, lemah, letih, dah rasa mengantuk. Kemudian nasib malang pun datang. Awak pergi ke office, pergi ke universiti. Memang betul pun kawan-kawan jahat datang. Memang betul pun orang fitnah awak. Lepas tu awak jalan-jalan masuk longkang, burung berak ke awak, terlanggar babi. Semua tu berlaku ialah kerana keluh, kesah, mengeluh, mengomel, komplain, kritik diri, benda-benda negatif yang awak cakap dengan mulut ataupun awak cakaplah hati. Walaupun tanpa disedari. Okey, jelas kan? Okey, sebab itu dalam teknik yang keempat ialah stop
sabotaj diri. Stop sabotaj diri. Orang sabotaj diri ni sangat negatif lah. Dia pergi mana pun susah nak berjaya. Ya, sebab kalau 100 orang, satu orang cakap awak berjaya, 10 orang cakap awak berjaya, hantarlah 100 orang, 1000 orang cakap awak berjaya, bagi motivasi untuk awak berjaya, tapi kalau hati nurani awak sendiri cakap awak gagal, semua tu tak berguna. Memazir je. Ya. Sebab itu suara yang paling kuat, suara yang paling mempengaruhi kita ialah suara hati kita sendiri. Yang datang daripada sedar dan tak sedar, sengaja dan tak sengaja itu. Ya. Jadi tekniknya ialah jangan stop merungut, stop cakap-cakap benda negatif walaupun dalam hati. Awak buat dia ni, nanti hidup awak akan berubah. Hidup awak akan berubah. Ya. Sebab tu dulu saya ada satu kenalan kat UC. Ada satu makcik ni. Makcik ni dia buka kedai makan. Suami dia duduk KL, kerja jaga. Ya. Dia kata kat saya, selalu makan kedai dia tengah hari, pagi, sebab sebaik dengan dia. Dia kata kat saya ni doktor, letihnya, tak laratnya. Esok lagi, saya ni doktor, letihnya, tak laratnya, penatnya. Apa yang letihnya, Kak? Hari-hari saya bangun 3-4 pagi, masak sarapan, masak nasi lemak, masak kuah, buat kuih. Ya, untuk jual sarapan, lepas tu uruskan hantar anak sekolah. Letihnya, tak laratnya, lepas tu jual makanan, ada orang beli, hantar makanan, bagi makanan, ambil duit sampai pukul 10 pagi tu. Lepas tu basuh pinggan, lepas tu masak pula untuk makan tengah hari ni, potong sayur, potong ayam, masak rendang, masak lemak, goreng ayam, letihnya, tak laratnya, penatnya tengah hari itu, pergi pula lari ambil anak sekolah. Lepas tu hantar anak balik sekolah, lepas tu berjual pula ya. Makanan tu letihnya, penatnya, lepas tu basuh pinggan, clear kedai. Lepas tu pukul 4-5 bawa balik rumah, letih, tak larat, letihnya, penatnya, tak laratnya, letihnya, penatnya, tak laratnya. Itu je keluar mulut dia. Lepas tu saya kata kat dia, akak, sekarang ni akak banyak keluar perkataan letih, penat, tak larat. Letih, penat, tak larat. Mulai hari ini, akak cakap tukar 3 benda je. Seronoknya, bersemangatnya, bahagianya, seronoknya, semangatnya, bersyukurnya. Seronoknya masak, semangatnya bila ada orang datang, bersyukurnya ada rezeki. Dia pun tukar benda tu. Dia nak cakap seronoknya, semangatnya, alhamdulillah. Dia nak penat sikit, seronoknya, semangatnya, alhamdulillah. Nanti anda seronoknya, semangatnya, alhamdulillah. Cakaplah hati dia, cakapkan mulut dia. Lepaslah 2 minggu tu, seminggu 2 minggu tu, dia jumpa saya. Dia kata, doktor, betul lah doktor. Bila saya tukar saja perkataan, seronoknya, semangatnya, bersyukurnya, dia kata 50% rasa letih dia hilang. 50% rasa penat, rasa negatif dia hilang. Dan bila tampak customer selama ni dia rasa penat, tak larat, dia nampak customer dia rasa seronok, bersyukur, dia pun senyum, layan customer sampai customer pun puji dia. Akak ni hari ni bersemangat, akak ni senyum, nampak ceria, dia pun lagi seronok, lagi happy. Dan penonton, pelanggan makin ramai, rezeki dia makin banyak. Dan dalam 2 minggu tu, tiba-tiba ada satu pekerja orang Indonesia datang ke dia nak minta rezeki, cari rezeki. Dia pun menggajikan, bayar 20-30 satu hari untuk bantu dia berniaga dan sebagainya. Jadi kerja dia dah ringan. Jadi semua tu datang daripada mana? Semua tu datang daripada perkataan dia positif, seronoknya, bersemangatnya, bersyukurnya, yang telah ubah chemical dalam pemikiran dia, ubah urat saraf sendi dia, dan akhirnya dia dapat banyak senyuman, hati tenang, dia lebih buat baik dan orang pandang pun lebih seronok dan dia dapat tarik pekerja-pekerja yang baik untuk bekerja dengan dia. Nampak jadi bermula daripada perkataan, bermula daripada words yang kita gunakan. Setiap kata-kata kita adalah pintu hati kita. Dan setiap pintu hati kita, dia akan membuka kepada pintu pemikiran, perasaan kita. Sebab tu pilih
perkataan yang baik-baik. Jangan sabotaj diri. Okey, jelas Okey, jadi teknik yang ketiga, stop sabotaj diri, stop merungut, stop cakap benda-benda negatif, cakap benda baik-baik saja. Sebab tu dalam kajian dia katakan rumah orang-orang yang kaya, rumah orang-orang yang berjaya, rumah orang-orang yang profesional, jutawan-jutawan, bilioner semua ni, kat rumah mereka tak ada pun cakap perkataan negatif, maki hamun, tak guna, celaka, babi, semua tak ada. Semua perkataan-perkataan yang baik dan tak ada rungutan, yang ada kesyukuran, kenikmatan, keseronokan. Jadi ubah perkataan kita, maka kita akan ubah chemical diri kita. Dan kita akan ubah hormon diri kita dan kita akan ubah environment kita dan environment kita akan ubah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Okey, jelas Okey, jadi teknik yang keempat, macam mana cara untuk stopkan komplain, mengomel, merungut-rungut ini. Okey, cara yang paling mudah ialah dengan cara membuat jurnal kesyukuran. Jadi kita kena buat jurnal kesyukuran. Jurnal kesyukuran ini kita mesti buat waktu pagi. Dan kita mesti buat sebelum tidur. Paling kurang 2 kali satu hari. Bangun pagi dan sebelum tidur. Sebab apa bangun pagi dan sebelum tidur? Bangun pagi adalah seolah-olah kita baru dilahirkan. Kita sebenarnya setiap kali kita tidur, kita mati. Dan setiap kali kita buka mata, kita dengar bunyi dan kita terbuka mata, kita terjaga, sebenarnya kita baru dilahirkan ke dunia ini. Maka kita lahirlah sebagai baby yang baru. Kita lahirlah sebagai orang yang baru. Kita lahirlah dan bercahaya, bersinar seperti cahaya matahari pagi yang menyinar. Yang penuh dengan energi baru, positif, bersemangat, kebaikan, memberi kebaikan pada orang. Dan kita tak akan bawa lagi cita-cita buruk, negatif semalam dan dia tidak akan menghantui kita apa-apa. Setiap hari kita baru dilahirkan. Setiap hari kita orang baru. Setiap hari kita akan buat kebaikan. Jadi caranya, bangun saja tidur. Bila kita bangun tidur, dalam fisiologi, apa yang bangun dulu? Bila kita bangun tidur, apa yang bangun dulu sebenarnya bukan mata. Bukan mulut. Apabila kita bangun tidur dalam fisiologi, yang terbuka dulu biasanya dikatakan telinga. Kita akan dengar bunyi angin. Ataupun kita dengar bunyi orang jalan. Ataupun dengar bunyi benda jatuh. Ataupun dengar bunyi azan. Ataupun dengar bunyi jam loceng. Maksudnya setiap pagi yang terbuka dulu adalah pendengaran dulu. Ataupun dalam agama dia panggil kalam. Kalam dulu terbuka. Jadi bila kita sedar dengan bunyi, barulah otak kita terjaga. Barulah mata kita terbuka. Okey. Jadi apabila kita bangun tidur, benda yang pertama mesti keluar pada mulut kita adalah benda-benda yang baik. Jadi kalau orang Islam bangun je tidur, dalam hati bercakap, Alhamdulillah, syukur, seronoknya bangun tidur. Alhamdulillah malam tu dapat tidur nyenyak, tak sabar-sabarnya nak jumpa isteri, jumpa anak, nak pergi kerja. Jadi bangun saja tidur, suara hati, niat itu mesti suci dan murni. Bercahaya. Tak boleh, jadi itulah permulaan kehidupan kita. Itulah kita baru dilahirkan. Sebab itu, siapa yang sini bila bangun dia tidur pagi, letihnya nak pergi kerja, alangkah baiknya kalau aku pencen. Siapa cakap begini? Tak bagus. Letihnya nak hidup lagi, alangkah baiknya kalau aku mati. Itu semua cakap orang depression. Bangun saya tidur, dendam, marah, benci, lahanat, bodoh, nak bunuh orang tu, orang ni celaka, orang ni jahat. Siapa ada perkataan tu? Itu sangat negatif. Awak mulakan hidup dengan benda yang negatif. Jadi, caranya ialah bangun saya tidur, terus dengan kesyukuran. Okey. Lepas tu dan pada waktu pagi, kita kena mulakan kehidupan dengan jurnal kesyukuran. Sepanjang pagi tu. Jurnal kesyukuran, tak kisahlah mungkin pukul 8, pukul 9, pukul 10. Cari masa duduk tenang. Duduk tenang, pejam mata, relax, bernafas. Ya.
Jadi kata sebut, apakah 5 perkara yang saya bersyukur hari ini? Oh, saya bersyukur hari ini semalam saya dapat tidur. Walaupun saya tidur 4 jam saja, tapi saya tidur sangat nyenyak. Dan bila saya bangun saya segar, saya tak ada mimpi-mimpi buruk. Dan saya sangat suka. Wah, pagi tadi bila saya bangun, saya boleh buat air kopi. Saya dapat rasakan kesedapan kopi itu, kemanisan dan kepahitan dia. Saya dapat hidup. Haruman kopi itu sangat segar, sangat indah, sangat harum. Oh, sangat-sangat bersyukur pagi tadi saya jumpa mak saya dapat salam mak saya dapat cium tangan mak saya dan mak saya pun happy. Wah, bersyukurnya pagi tadi saya keluar rumah, saya tengok cuaca terang, cahaya matahari terang. Jadi setiap pagi kita kena bangun dengan niat yang happy, yang seronok, penuh kasih sayang. Itu penting tu. Kita baru dihidupkan tu. Ya. Kemudian kita kena buat 5 kesyukuran. 5 kesyukuran, ya. Dan renung balik diri dan kesyukuran. Dan kerana nak lebih power, yang ketiga ialah awak kena buat 3 kebaikan yang memang sengaja awak nak buat setiap pagi. Dan buat tu ialah buat kebaikan itu dengan perbuatan untuk alam. Sebab bila kita senyum pada alam, alam akan senyum pada kita. Bila kita buat baik pada alam, alam akan buat baik pada kita. Bila kita menghargai alam, alam akan menghargai kita. Hidupnya sangat simple. Sifir dunia ini sangat mudah. Kita senyum pada dunia, dunia akan senyum pada kita. Ya. Jadi bangun pagi kita mesti buat 3 kebaikan. Dan cari kebaikan tu, fikir. Hari nak buat baik apa, nak buat baik apa. Jadi awak keluarkanlah RM2, duduk depan rumah. Orang yang pertama lalu saya akan bagi, ataupun kalau awak malu bagi duit, awak beli nasi lemak, beli kuih ataupun buat apa-apa. Orang yang lalu kat rumah, orang yang pertama saya akan bagi dia kuih ni. Tiba-tiba lalulah seorang acik India ataupun seorang perempuan jogging, adik ambil ni, bagi dia. Lepas tu apa yang nak buat kebaikan? Hari ni saya nak buat kebaikan, saya nak pergi siram pokok bunga. Awak pun ambil pokok bunga, pergi siram dengan niat dan kata-kata dan behavior. Cakap terima kasih. Bunga, hari ni saya bagi awak minum. Minumlah puas-puas. Rasailah air ni. Nikmatilah hidup ini dengan sepenuh. Awak kena buat dengan seronok. Awak kena buat dengan gembira. Awak kena cipta kegembiraan tu. Jangan tunggu orang beri. Awak kena buat. Beri dengan gembira, dengan bahagia, dengan ceria. Dan siram pokok bunga dengan ceria dan bahagia. Apa lagi? Ya. Mungkin awak nak pergi bagi makan kucing, usap dia, peluk dia dengan bahagia. Setiap pagi, cari 3 perkara yang gembira, yang seronok dan bahagia untuk buat kebaikan. Dia akan momentum pada alam. Ya. Sebab itu kebahagiaan, kejayaan, keseronokan ni kita create daripada diri kita. Jangan tunggu orang, kita buat. Ya, nanti hidup awak akan lebih ceria, awak akan lebih tenang. Dah biasa tu nanti bila keluar rumah pagi tu awak terdengar suara pokok tu. Siramlah saya. Awak pun pergi siram. Tengok, awak dah berbunga, cantiknya bunga ini. Terima kasih. Berbunga dengan cantik. Bau sikit. Harumnya berbunga ni, siram, seronok bubuk baca, cakap dengan pokok bunga tu, berbual dengan dia, buat baik. Sama ada dengan manusia, dengan alam, dengan pokok, dengan haiwan, dengan udara. Buat baik. Kita dengan alam ni kawan. Kita dengan alam ni bersatu. Kita tak pernah terpisah dengan alam. Buktinya apa? Buktinya ialah kita berkongsi oksigen. Kawan kita tarik nafas, ambil oksigen. Bila kita lepas nafas, keluar karbon dioksida. Karbon dioksida tu dah ambil oleh pokok. Dan pokok keluarkan oksigen. Dan kita ambil oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Pokok ambil karbon dioksida, pokok keluarkan oksigen. Dia berulang-ulang. Rupanya kita dengan pokok ni kawan. Kita dengan pokok ini saudara rapat. Dan pokok itu sentiasa mengeluarkan oksigen untuk kita. Maka kita dengan pokok ni terhubung dalam keadaan kasih sayang.
Jadi kita dengan semua alam ni terhubung. Jadi buat baiklah. Sebab tu dengan setiap manusia pun kita terhubung dengan udara. Walaupun orang tu tak suka, walaupun orang tu toksik, walaupun orang tu pernah buat jahat pada kita, walaupun kita dendam pada dia, tapi kita sentiasa berkongsi udara dengan dia. Dia hidup udara yang sama, kita pun hidup udara yang sama. Dia sedut udara kita pun sedut udara dia. Jadi maafkanlah, berdamailah, berbaik-baiklah. Dia akan terhubung dengan kasih sayang saja. Okey, jelas kan? Jadi buat baik pada alam walaupun kepada musuh kita. Bawalah kasih sayang ke mana saja kita pergi walaupun kepada musuh kita. Dengan kasih sayang itulah dia akan berbalik kepada kita. Hukum kefitrahan tidak pernah salah. Hukum kefitrahan itu sentiasa benar. Dan kemuncak hukum kefitrahan itu adalah hukum kasih sayang tu. Okey, jelas kan? Saya dah lupa dah berapa teknik saya bagi. Okey, teknik yang pertama tadi ialah kita kena kenal pasti pernyataan negatif dan tukar balik energi itu dengan pernyataan positif. Teknik yang kedua ialah kita kena saya dah lupa dah. Tak apalah, saya terus cakap lah. Dan teknik yang ketiga tadi, kita kena jangan sabotaj diri. Stop sabotaj diri. Kalau awak sabotaj diri, awak menganiayai diri awak sendiri dan kita merosakkan pemikiran kita, perasaan kita sebagainya. Ya. Dan kemudian cara tak nak sabotaj diri, teknik yang kelima tu ialah kita akan mulakan setiap pagi dengan niat yang baik. Setiap pagi kita bangun baru dilahirkan. Setiap pagi kita umpama matahari yang baru bersinar, yang penuh cahaya bersinar yang indah-indah. Mulakan pagi itu dengan penuh keceriaan. Dan setiap pagi kita akan niat benda positif. Bila bangun saya tidur, ya, dan kita akan mulakan dengan kesyukuran 5 perkara dan kita akan buat 3 kebaikan. Cari 3 kebaikan untuk menceriakan diri kita, untuk jadikan kita happy, untuk tenangkan diri kita sendiri. Okey, seterusnya untuk lifestyle yang lebih baik ialah kita kena jadikan diri kita ini buka minda dan perasaan kita untuk kebaikan. Jadi macam mana nak buka perasaan dan minda kita kebaikan? Kita kena pandang semua itu dengan kebaikan. Contohnya mudah saja. Okey, kejap Okay. Okey, contohnya mudah saja. Kalau awak melihat cahaya matahari waktu pagi ataupun awak tidur di tepi pantai untuk menikmati indahnya cahaya matahari. Baring tepi pantai nak menikmati cahaya matahari. So, apakah syarat cahaya matahari itu masuk dalam sel awak, ya, jadi vitamin C, pemikiran awak lapang, hati awak tenang. Apakah syarat yang utama? Okey, syarat dia simple saja. Syaratnya ialah kita mesti buka dulu pemikiran kita, buka perasaan kita dan buka behavior kita untuk menikmati. Bila kita menikmati, barulah benda itu datang. Maksudnya, kalau awak nampak cahaya matahari pagi, awak buka tingkap, nampak cahaya matahari pagi, apalah cahaya matahari ini, tajam, sakit mata, panas, tak gunalah cahaya matahari ini. Atau buka saya tingkap, sedihnya perasaan ini, apalah yang nak berlaku pada saya, sampai hati dia fitnah saya, kenapa dia tinggalkan saya, manusia semua jahat. Maksudnya awak tak akan dapat energi cahaya matahari itu. Okey, dan untuk dapat cahaya matahari yang baik, energi yang baik tadi, sama juga balik teknik yang awal tadi, iaitu awak kena fikir positif dan penuh kesyukuran. Jadi hidup ini mesti dinikmati. Awak mesti rasa alam ni untuk dinikmati.
Jadi buka saja, tengok cahaya matahari. Wah, seronoknya, segarnya kena cahaya matahari pagi. Bestnya, bersyukurnya, terima kasih Tuhan. Rasa tak puas tengah cahaya matahari tu. Baru cahaya matahari tu masuk dalam mata awak, masuk dalam telinga awak, masuk dalam hidung awak, masuk dalam perut awak, masuk dalam sendi awak. Pemikiran awak pun rasa lagi lapang, lagi tenang, lagi bahagia. Perasaan awak lagi tenang dan kesihatan awak makin baik. Sebab apa? Sebab kita buka minda kita. Kita buka minda kita, ialah kita menikmati. Bukan kita sumpahi. Sebab tu dalam hidup ni kita kena banyak menikmati. Begitu juga awak pergi tepi pantai, Port Dickson, atau pergi Pulau Perhentian, Pulau Redang, ya. Awak pun baring atas pantai. Siapa ni suka baring atas pantai, menikmati cahaya matahari? Buat. Sangat happy, sangat seronok. Tapi masa baring tu, awak tak ada fikir apa-apa, kosongkan pemikiran. Dan masa baring menikmati cahaya matahari tu, paling singkat awak kena duduk 30 minit. Duduk, menikmati, kosongkan pemikiran, biarkan cahaya matahari tu masuk tanpa risau hitam, tanpa risau benda-benda yang tak baik, tanpa fikir-fikir benda negatif, menikmati sampai awak pun tertidur. Awak bangun, awak segar. Maksudnya, buka pemikiran, buka perasaan dan buka jasad kita, niat untuk menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan, barulah badan kita boleh proses dan menerima. Okey? Jadi, teknik yang ke-6. Saya tak tahu dah teknik yang ke-berapa dah ni. Ialah kita mesti set pemikiran kita bahawa hidup ini sebenarnya untuk dinikmati. Alam ini, kejadian ini Tuhan jadikan sebenarnya untuk kita menikmati. Bukan untuk diratapi, bukan untuk ditangisi, bukan untuk didendami, bukan untuk disedihi. Bukan. Tuhan jadikan alam ni untuk kita menikmati. Dan sangat duka cita, sangat ramai orang tak faham ni. Sangat ramai orang tak dapat kesedaran ni. Dia masih percaya bahawa hidup ini tempat susah, tempat ujian. Kalau awak fikir hidup ni susah, tempat ujian, itulah yang awak dapat. Itulah Tuhan beri. Hasil daripada apa yang awak settingkan pemikiran itu. Setiap perkara bermula dengan niat. Jika awak niat yang negatif, awak akan dapat negatif. Tuhan tidak pernah menganiayai kita walaupun satu zarah. Tapi kita yang menganiayai diri kita sendiri. Bermula daripada niat kita. Ya, Tuhan tu Maha kasih sayang. Dia cipta kita dengan kasih sayang. Tujuan dia untuk kita merasai kasih sayang dan untuk berkasih sayang. Tidak ada selain sesuatu apapun selain daripada kasih sayang. Mustahil yang Maha kasih sayang, yang mencipta kita yang kasih sayang, tujuan dia adalah untuk kita merasai kesedihan, dendam dan benci. Tak ada. Dan setiap perasaan negatif itu sebenarnya ada kasih sayang juga. Okey, jelas kan? Jadi kita menikmati kehidupan ini. Sebab itu syurga dunia itu ada di dunia ini, iaitu perasaan kesyukuran, keseronokan, ketenangan, keseronokan, menikmati, bersyukur, berkasih sayang, silaturahim, gelak-gelak, ada di dunia ini. Dipanggil syurga dunia. Maka syurga dunia ini adalah alam yang terbentang ini. Maka Tuhan jadikan alam ini dan Tuhan hidupkan kita adalah untuk menikmati. Sebab tu hari itu saya tidur, saya bangun pagi tu, tiba-tiba saya bergetar pada saya. Ya. Hidup ini untuk dinikmati. Bila kita hidupkan, bila kita ada di dunia ini, tujuan dia adalah untuk tujuan dia adalah untuk Tuhan nak suruh kita menikmati anugerah dia. Menikmati semua. Jadi kita kena menikmati. Bila kita menikmati, barulah kita dapat lihat indahnya matahari. Barulah kita dapat lihat indahnya pokok. Barulah kita dapat cium harumnya bau ros. Barulah kita rasa seronoknya untuk memasak. Seronoknya mengajar. Seronoknya menulis buku. Seronoknya bermain dengan anak-anak. Seronoknya pergi berjalan. Jadi set dalam pemikiran kita, hidup ini bukan ujian. Hidup ini bukan untuk ditangisi. Hidup ini bukan untuk bersusah payah. Hidup ini adalah untuk kita menikmati anugerah Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Barulah kita dapat rasai nikmatnya cahaya matahari pagi. Nikmatnya udara yang kita tarik dan hembus setiap hari. Seronoknya berkawan. Nikmatnya secawan kopi. Ya.
Dan dalam Quran tu diberi perumpamaan tu. Sesungguhnya syurga itu seluas langit dan bumi. Ya. Syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau awak susah hati, awak stres, nak hilang stres, nak hilang susah hati, bangun, berjalan, pergi lihat alam ni. Tengok bukit, tengok highway, tengok hutan, pandang seluas mata memandang. Syurga ini seluas mata memandang. Ya, lepas tu awak baring dekat padang, baring atas kursi kat luar, tengok langit saja. Tengok langit, tengok awan, tengok awan berubah-ubah, tengok angin, tengok kalau malam tengok bintang. Maka kita akan rasa bahawa bumi ini seluas mata memandang dan langit itu seluas mata memandang. Itulah syurga. Iaitu nikmat kesyukuran, nikmat menikmati, nikmat kesyukuran, nikmat menikmati syurga dunia yang tak pernah kita nafikan, yang tak mungkin kita nafikan. Sebab tu Tuhan sebut Al-Quran banyak kali tu. Dan surah Ar-Rahman tu. Nikmat mana yang kamu dustakan, nikmat mana yang kamu dustakan, nikmat mana yang kamu dustakan. Berpuluh-puluh kali Tuhan sebut. Nikmat mana yang kamu dustakan, nikmat sekarang ni lah. Nikmat mendengar, nikmat matahari, nikmat bernafas, nikmat makan, nikmat berjalan, nikmat berkawan, nikmat minum kopi, nikmat jantung yang berkedip, nikmat mata yang berkedip, nikmat bola mata yang boleh bergerak, nikmat jantung yang berdegup, yang mengangkut oksigen sel-sel darah ke sendi, urat, saraf dan sebagainya. Jadi nikmati. Berpuluh-puluh kali Tuhan sebut. Kalau mak saya tu, dia dah sebut dah. Mak ni dah cakap berbuih dah mulut. Dah berbuih dah mulut mak. Nikmat mana yang kamu dustakan, nikmat mana kamu sustakan, tak faham-faham lagi. Macam itulah. Ya. Seolah-olah Tuhan sebut banyak kali, tapi kita masih lagi tak menikmati. Jadi hidup ini mesti dinikmati, dan menikmati tu bermula daripada setting pemikiran kita. Okey, jelaskan? Okey, seterusnya untuk mewujudkan healthy life, teknik yang ketujuh ialah kita mesti sayangkan diri kita. Kita mesti mencintai diri kita sendiri. Siapa sayang diri dia angkat tangan? Dia mesti sayangkan diri dia sendiri. Sebab apa-apa perkara kita mesti fokus pada diri dulu. Apa-apa perkara kita mesti melihat dalam diri kita dulu. Sebab tu Al-Quran tu Tuhan sebut, sesungguhnya dalam kejadian langit, bumi, bulan, bintang, planet, pokok, zirafah, kuda, lembu, kerbau itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tetapi kepada dirimu sendiri tidak akan kamu melihatnya. Bila kita lihat diri kita sendiri, maka kita akan melihat kasih sayang Tuhan. Kuasa Tuhan yang pertama, yang menghidupkan kita. Yang kedua, kita akan mengutamakan diri kita, menjaga diri kita, fokus diri kita sendiri. Itulah dia masuk I love myself. Jadi fokus pada diri, melihat diri sendiri adalah I love myself. Maka kita kena jaga diri kita sendiri dan kita kena sayangi diri sendiri. I love myself adalah bagaimana kita menerima diri kita seadanya dengan penuh kesyukuran dan menikmatinya dengan penuh keindahan. Jadi kita menikmati daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Menikmati. Syukur Tuhan bagi kita rambut. Walaupun rambut di tengah ni makin lama makin gugur dan makin botak tengah, tapi syukur ada rambut. Jadi ambil sikat rambut, sikat. Jambul tak naik lagi, sikat lagi. Tarik sikit. Macam tu. Menikmati rambut kita. Menikmati telinga kita, bersihkan, cucikan. Orang perempuan menikmati pakai anting-anting. Menikmati mata kita. Ya. Bubuk aimor, menikmati kening kita, menikmati hidung kita, menikmati pipi kita, menikmati gigi kita, bersihkan gigi kita, elak pergi pakai braces. Cuci gigi kita, sembuh bagi cantik, menikmati kita punya misai. Kalau panjang kita cukur, kerana jaga kita trim. Menikmati anggota badan kita, jasad kita, tangan kita, kaki kita. Semua menikmati. Sampailah hujung kaki kita. Jadi untuk menikmati, yang balik-balik teknik yang tadi, jangan sabotaj diri.
terimalah fizikal kita seadanya dengan penuh kenikmatan dan kesyukuran. Maka selalu sebut, saya sayangkan diri saya sebab rambut saya cantik, senang diurus. Saya sayangkan diri saya sebab bulu kening saya tebal, cantik. Saya sayangkan diri saya sebab mulut saya bila senyum manis. Saya sayangkan diri saya sebab jari saya runcing. So kita selalu memberi penghargaan dan memujikan diri kita. Dan kerana penghargaan dan memuji itulah kesyukuran. Bukan melagak tapi kesyukuran. Dan bila kita bersyukur itulah Tuhan akan tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Ya. Dan yang kedua, kita kena selalu menikmati dan mensyukuri bakat kita. Jangan sabotage. Jadi kita pandai menulis, kita pandai main muzik, kita pandai main bowling, kita pandai menyelesaikan masalah, kita pandai bercakap, kita pandai masak, kita suka cycling, kita ada lesen memandu, semua tu bersyukuri. Dan akhirnya wujudlah perkataan yang positif bagi kita. Walaupun saya rendah, tetapi saya pandai masak. Walaupun kulit saya hitam manis, tetapi saya pandai bercakap. Semua orang suka dengar cakap saya. Dan bila orang ada masalah, dia suka minta pendapat saya. Saya pandai menyelesaikan masalah diri dan orang lain walaupun saya hitam manis. Walaupun hidung saya penyek, tapi suara saya sedap. Walaupun saya agak gemuk, tetapi saya seorang ceria, sihat, hargai diri sendiri dan nikmati diri sendiri. Kita tak perlu cari orang lain untuk happy. Kita perlu jadi diri kita sendiri. Kerana happy dan seronok itu bukan datang daripada luar. Dia datang daripada diri kita sendiri. Maksudnya kita yang create, kita yang cipta. Dalam pemikiran, yang menghasilkan perasaan, yang menghasilkan tingkah laku. Jadi jangan peduli sangat orang lain. Yang penting kita sayang diri kita. Selagi kita tahu yang kita buat tu okey, selagi kita tahu Tuhan redha pada kita, kita tak buat benda salah, teruskan. Yang penting kita happy. Sebab tu antara masalah kesihatan mental ini berlaku ialah apabila kita suka sangat fikir apa orang cakap. Suka sangat buat andaian orang tu tak suka, orang cakap apa, orang dia kata apa. Risau sangat apa orang kata. Ya, tak boleh tu. Ya. Kadang-kadang kita terlalu suka dengar apa orang cakap. Sampai kita lupa mendengar suara hati kita sendiri. Sian suara hati kita sendiri diabaikan oleh Tuhan dia sendiri. Sian suara hati kita sendiri yang telah dianaktirikan oleh Tuhan dia sendiri. Ya. Jadi dengar suara hati kita sendiri dan selaraskan dengan mind, fizikal kita dan happy life dan buatkan kebaikan. Ya, so jangan pedulikan sangat apa orang-orang cakap. Ya. Itu teknik yang dipanggil teknik I don't care. Sebut ramai-ramai. I don't care. Orang suka cakap negatif pada kita, sebut I don't care. Risau sangat apa orang kata, sebut I don't care. Risau sangat dengan orang kritik kita, sebut I don't care. Yang penting I love myself. I don't care but I love myself. I don't care but I love myself. Itu kaedah yang paling baik, paling berkesan untuk menolak orang-orang toksik, benda-benda negatif, tapi fokus pada diri kita, sayang diri kita. Lepas tu kita buat apa? Okey, dia kata saya begitu, dia kata saya begini, dia tak suka saya, dia benci saya. Okey, I don't care. Saya sayang diri saya. Kita pergi pantry, pergi dekat rumah, ambil cawan, ambil kopi, pancuh kopi. Tengok kopi tu bercampur dengan susu, indahnya, buat bentuk love sikit, buat bentuk tu. Cium bau harum kopi tu sangat indah. Minum kopi itu masuk lidah kita, masuk tekak kita, sedapnya, indahnya bau kopi ini. Wah, inilah air minuman yang paling best sekali kita tersenyum. Maksudnya apa? Happykan diri sendiri. Buatlah perkara yang kita happy, yang kita gembira. Jangan peduli pada orang lain. Happykan diri kita sendiri. Nanti energi happy kita, gembira kita tu akan pergi pada orang lain.
Maka kita pun tak akan ada kemarahan, tak akan ada terasa hati yang teruk, tak terfikir-fikir sampai tak boleh tidur malam sebab kita happy. I don't care but I love myself. Jadi happykan diri kita sendiri. Kita tak perlu tunggu orang lain untuk happykan kita. Orang yang menunggu orang lain untuk happykan dia, masa sentiasa bergerak tapi dia tak happy. Orang yang menunggu perubahan orang lain untuk happykan diri dia, masa tak pernah berhenti. Masa akan berlalu dan dia akan sengsara, letih, penat. Yang dia dapat adalah kesedihan, kehampaan, kesedihan, kehampaan. Stop tunggu orang. Happykan diri kita sendiri. Okey, jadi teknik yang ke-8 ya, ialah buat benda yang kita happy. Cari hobi baru. Create benda yang menyeronokkan, yang mengeluarkan serotonin, dopamine dan sebagainya. Jadi kita kena create hobi. Jadi caranya ialah ambil satu kertas dan listkan 20 hobi ataupun benda baru yang kita suka buat dan tambah hobi-hobi baru. Cari hobi-hobi baru. Banyak hobi-hobi kat dunia ni yang awak belum explore, yang awak tak pernah explore, yang awak tak dapat rasa nikmat dia. Hobi terjun ke laut, tengok batu karang, tengok ikan, tengok siput, tengok ikan berwarna-warni, saksikan dunia lain di alam laut dengan diving. Cipta hobi tu. Pergi tepi pantai, hobi untuk baring menikmati cahaya matahari selama 4 jam. Hobi cycling. Pergi cycling, naik ke sampai Bukit Fraser, naik ke sampai pergi ke Port Dickson, pergi sampai Pattaya, Thailand cycling. Ataupun buat baking, memasak, ataupun buat kek dan nikmati bagi orang makan, ataupun tanam pokok bunga, gardening yang cantik-cantik dan saksikan bunga itu membesar dengan penuh wangi indah dan seronok dan awak fokus tumpu dan ralik dan happy sampai lupa semua benda dan awak menikmati dunia awak, kerjaya awak, hobi awak dan bela kucing. Siapa sini yang hobi bela kucing, tolonglah pergi beli kucing yang mahal sikit. Ya, yang harga 1,000, 2,000 tu nanti rasa seronok, happy. Jadi pergi melancong keluar negara, tengok benda-benda menarik. Jadi dalam hidup ini kita kena hidup sihat dengan mencipta hobi-hobi baru dan meneruskan hobi-hobi yang lama. Jadi caranya ialah ambil satu kertas, listkan 20 hobi yang kita minat. Sebab tu kalau saya tanya pada you all, apakah 20 hobi awak ataupun benda yang awak suka buat? Kalau awak kata, saya tak ada hobi lah, maksudnya awak tak sayang diri awak. Awak tak menikmati hidup ni. Awak sia-siakan masa muda awak. Kalau dah sampai 50, 60 tahun besok, awak tak ada hobi, awak tak ada memori-memori indah. Ya? Awak tak ada benda-benda yang menyeronokkan, yang kepelbagaian. Asyik ulang benda yang sama, pergi kerja, balik, masak, marah anak, duduk rumah, pergi Port Dickson, balik kerja, pergi rumah, balik kerja, balik rumah, masak, marah anak, duduk dengan anak, lepas tu pergi Port Dickson. Change your life, ya. Pergilah Pulau Redang ke pula, pergilah ke Thailand pula, buatlah tanam pokok bunga lah pula, pergilah menyelam, kumpullah duit sikit. Awak kerja penat-penat cari duit banyak-banyak, nak buat apa? Nikmati hidup ni. Rasai. Tapi dengan cara kita. Cuma jangan melampaui batas lah. Jangan berhutang, jangan penyak alung, tu tak boleh. Ya. Tapi kita kena ada hobi, listkan 20 hobi dan daripada 20 hobi itu listkan 10 hobi yang paling awak suka. Daripada 10 hobi itu listkan 5 hobi yang paling awak suka. And then capaikan 5 hobi yang paling awak suka. Lepas tu mungkin masa 6 bulan, setahun, cuba penuhi pula hobi awak yang 5 dan sehingga 10 hingga 20 tu. Dalam I Love Myself, lagi banyak kita buat benda yang kita happy, lagi banyak kita buat yang benda suka. Maksudnya lagi banyak kita menghargai diri kita, lagi banyak keseronokan, kepuasan hidup dan kita menikmati hidup ni. Jadi buat benda yang kita happy.
Dan ramai orang sakit mental, depression, anxiety, dia tak buat benda yang dia happy. Tapi dia asyik fikir orang, takut itu, takut ini, fikir takut melampau-lampau, risau melampau-lampau, putus asa melampau-lampau. Jadi dia tak dapat menikmati kehidupan ni. Sebab itu bagi orang yang ada simptom depression, anxiety, dia akan mula rasa tak menikmati hidup ni. Dan tak dihargai. Jadi caranya ialah awak kena mula menikmati hidup ni, menghargai hidup ini dan rasa diri kita dihargai. So I love myself, ya. Saya pernah pergi ceramah dekat Unit 10, ya. Ada satu, saya lupa nama dia, dia pensyarah, dia Chinese, ya. Saya kata, apakah hobi awak? Yang paling awak suka buat? Dia pakai tangan. Hobi saya diving, dia kata. Dia suka pergi tepi pantai, dia memang ada set pergi menyelam sendiri, tengok laut sebagainya, pakai oksigen, seronok sangat. Masa tu semua masalah dihilang, dia kejar tengok batu-batu satu dunia yang lain. Bagus, hobi awak lah diving, menyelam. Bila kali terakhir awak menyelam? Terkejut dia. Saya dah lama tak menyelam. Sejak berkahwin, ada anak, dah 3 tahun saya tak pergi menyelam. Dia kata, awak tak sayangkan diri awak. Pergi menyelam. Cari masa. Buat benda awak happy. Lepas 2 bulan tu, dia masuk Instagram, dia tag saya. Sekarang saya pergi menyelam. Saya dapat balik dunia saya. Saya dapat balik benda yang saya happy. Saya rasa balik nikmat hidup ini. Okay, jelas kan? Buat benda yang awak happy. Macam orang pergi trekking tu. Dia sukanya pergi trekking, naik bukit, jalan kaki, walaupun tak larat kadang-kadang potong tongkat, dia tengok daun, tengok batang pokok besar, dia boleh hidu bau pokok itu, dia boleh hidu bau daun batang pokok itu, dia dengar bunyi cengkerik, dia dengar bunyi alam, malam-malam dia berkemah, dia dengar bunyi air, bunyi cengkerik, bunyi burung, nikmatinya, seronoknya, nikmatnya. Jadi awak suka trekking, pergi trekking. Cari kawan-kawan pergi trekking, buat benda yang awak minat, buat yang seronok. Sayangkan diri awak dan hargai diri awak. Nanti awak akan rasa diri awak special, diri awak dihargai, diri awak berguna. Bukan belagak, bukan takbur, tapi diri kita rasa diri kita special. Maka bila diri kita special, kita hargai diri kita reward diri kita, maka kita tak akan mencederakan diri kita dan kita akan jadikan hidup ini tempat untuk kita menikmati. Hidup dunia ini adalah syurga dunia. Ya, hidup ini bukan untuk diratapi. Hidup ini bukan asyik nak fikir masalah. Ada orang hidup ni, tujuan hidup dia satu je. Tujuan dia hidup adalah untuk fikir masalah. Kemudian tujuan dia hidup ni adalah untuk fikir risau. Risau adalah kemudian takut. Hidup pun takut, mati pun takut, hidup pun takut, mati pun takut. Itulah benda yang paling tak bermanfaat lagi. Paling tak bermanfaat sekali. Mati pun takut, hidup pun takut. Jadi kita kena menikmati, kita kena seronok selagi benda tu baik, Tuhan redai dan datangkan kebaikan pada kita. Nikmati kehidupan ini dengan penuh kesyukuran dan kembalikan semuanya sebagai anugerah Tuhan yang sangat besar untuk kita menikmati. Ya. Sebab itu bagi orang-orang spiritual, ya, orang-orang yang datang kesedaran, bila dapat kesedaran tu, akhirnya terkeluar daripada mulut dia. Ya. Disebut indahnya anugerah Tuhan, gitu. Akan aku jejaki semua pantai-pantai indah di dunia ini untuk menikmati indahnya dunia ini. Akan aku pergi ke semua tempat-tempat bersejarah tamadun-tamadun dunia untuk aku menikmati keindahan tamadun-tamadun dan budaya-budaya seni manusia. Dan aku daki ke semua puncak-puncak paling tinggi untuk merasai kesyukuran, anugerah yang tak terhingga akan aku saksikan dalam kehidupanku ini. Itu baru betul. Maka dia pun pergilah merantau, menikmati pantai-pantai indah. Ini balik-balik Port Dickson, balik-balik Port Dickson. Pergilah tempat lain sikit. Pulau Redang, Pulau Langkawi,
Pulau Tioman, pergi pula ke Thailand, pergi pula dekat Hawaii, tengok pula pantai dekat Mesir, saksikanlah piramid, tengoklah keindahan-keindahan tamadun manusia dekat Turki, ya, dekat Iran, ya, dekat Czechoslovakia, tengoklah tamadun-tamadun Mexico, Cuba, dan rasailah keindahan. Pergilah tempat-tempat pegunungan, saksikanlah aurora, ya, dan sebagainya. Jadi teknik yang ke-9. Teknik yang ke-9 ke? Saya pun tak ingat dah. Teknik yang ke-9 ialah kita kena letakkan impian. Hidup ni perlu ada impian. Apabila kita ada impian, kita ada tujuan. Bila ada tujuan, maka kehidupan berlaku. Kehidupan adalah tahu kenapa kita perlu hidup. Dan tahu kenapa perlu hidup adalah kerana kita ada impian, dream. Maka kita kena ada impian. Orang yang tak ada impian, dia tak ada matlamat hidup. Dia tak ada matlamat hidup, dia umpama orang mati. Jadi lagi banyak impian, keinginan, dia akan rembeskan hormon-hormon kegembiraan, tujuan kehidupan, keseronokan. Maka kita kena bina banyak impian. Ya, contohnya impian awak ialah awak nak dapatkan master, nak dapatkan PhD, itu impian. Awak nak kerja yang baik, awak nak beli kereta yang baik, awak nak beli MPV untuk family, awak nak ada rumah yang besar, yang baik. Buat impian awak. Cuma jangan melampaui batas. Bermimpi, dream dulu, dream. Dream dulu, mimpi dulu. Nanti awak seronok, hidup ni ceria. Ya? Ataupun kalau awak bersyukur dengan rumah, tapi jangan lupa bersyukur. Bersyukur dengan rumah awak, lagi 2 tahun saya nak beli sofa baru, yang itu ini. Buat impian. Seronoknya tak kat rumah ni. Buat impian. Awak akan seronok. Saya pergi rumah kawan saya, saya nampak dia satu kapet. Kapet dia cantik sangat. Saya pijak kaki saya tenggelam. Seronoknya ada kapet tu. Saya nak beli kapet tu. Saya dah survey. Harga dia 1,800, 2,000. Saya nak kumpul duit, nak main kutu. Seronoknya ada kat rumah. Bentang kat ruang tamu. Orang datang, anak-anak suka. Bina impian. Sebab tu, bina impian tanpa ada limitasi. Just a dream. Nanti hidup kita ceria, hidup kita happy, ya. Nak pergi ke umrah, nak pergi Mekah, lepas tu nak pergi Mesir. Dan impian ni boleh datang daripada keluarga kita ataupun anak-anak kita. Tapi jangan mendesak sangat, ya. Biar dia happy dengan kehidupan dia. Ataupun impian yang paling mudah, awak nak pergi melancong. Apakah dua negara yang awak nak pergi melancong? List kan, saya nak pergi ke Switzerland. Switzerland tu saya akan pergi ke tempat Panjaran Apes tu. Itu salji. Dan saya akan tengok aurora. Aurora ini adalah saat ketika berlakunya langit berubah warna-warni yang sangat indah, hasil pancaran biasan cahaya. Dan tak semua orang dapat peluang melihat aurora secara live. Saya nak pergi seronoknya. Saya nak pergi Mongolia. Saya nak tengok masyarakat dia. Ya, saya nak tengok keadaan dia. Saya nak pergi Uzbekistan, saya nak tengok tendunan dia. Saya nak pergi ke Hawaii. Saya nak pergi ke Mexico, nak tengok budaya dia. Saya nak pergi Turki, saya nak naik itu, naik ini. So target. Impian menjadikan kita mempunyai matlamat. Matlamat menjadikan kita hidup untuk mencapainya. Dan hidup adalah berdasarkan tujuan ataupun impian. Jadi, caranya ialah sama juga macam membina hobi tadi. Perkara yang happy kita buat, listkan 20 impian awak. Unlimited. Pasal keluarga, pasal anak-anak, pasal pelancongan, pasal kerjaya, listkan. Daripada 20 itu jadikan 10 impian. And then jadikan 5 impian. Dan cuba target capai satu-satu yang merakumi impian kerjaya kita, impian keluarga kita, impian rumah kita, dan impian kita nak berjalan, nak melancong, nak pergi Mekah ke umrah ke menikmati, terpulang pada kita. Tetapi
kita ada target yang dibayangkan dalam pemikiran, yang kita rasa seronok, happy, dan badan kita mengeluarkan hormon-hormon kegembiraan, seronok, happy, dan kita rasa beria-ia, tak sabar-sabar menunggu saat dan ketika itu, seronok, best, shock, yakin, dan hidup kita tersenyum. Kerana the power of dream. Okey, jelas kan? Jadi hidup kita lebih baik, lebih seronok. Okey, jadi dan yang ke-10, teknik yang ke-10, bagaimana untuk healthy mind dan healthy life ialah... Doktor. Yap. Maaf celah. Doktor ada lagi 5 minit untuk habiskan dan selepas ni ada sesi Q&A. Maaf doktor. Sesi terakhir kita soal jawab Okey. Jadi teknik yang ke-10, terima kasih moderator kena ingatkan saya sebab saya ni kalau tak ingatkan saya suka lupa. Okey, dan teknik yang terakhir yang ke-10 ialah kita kena jaga kesihatan diri kita. Kita kena jaga kesihatan fizikal kita. Jadi jaga, sayang diri sendiri, makan benda-benda yang berkhasiat dan senaman, buat fleksibel tubuh badan, ya. Macam fleksibel tubuh badan. Kalau kita tak nak stres, kita nak kurangkan stres, dalam kajian mengatakan antara yang paling berkesan adalah kita kena jadikan badan kita fleksibel. Badan kita fleksibel maksudnya macam gimnastik tu ataupun macam yoga tu. Boleh angkat tangan, boleh depangkan tangan, boleh bengkokkan tangan, boleh bengkokkan kaki. Ataupun fleksibel. Banyak fleksibel. Lagi fleksibel, hidup kita lagi happy. Lagi fleksibel, hidup kita lagi tenang dan lagi bermakna, banyak benda kita boleh buat. Sebab tu untuk fleksibel ni, yang pertama jangan gemuk sangat. Sebab tu kena jaga makan. Sebab tu kalau tiba-tiba bau kita sakit, angkat tangan, ada. Nak jalan kaki ni, ada. Nak belakang sikit, ada. Kita dah mula tak fleksibel. Masa tu banyak stres berlaku. Kita tertekan dengan diri kita. Sebab itu, buat aktiviti gimnastik, senaman harimau, berjoging, duduk, regangkan tangan, regangkan kaki, tundukkan kepala ke lutut, kira sampai 10, buat tangan kiri kira sampai 20, berdiri sebelah kaki lama-lama, tangan pulas ke belakang, pusing sikit, fleksibelkan badan kita. Dan buat senaman-senaman exercise. Dan makan kita jaga, jangan banyak makan malam, cuba makan siang saja, ya. Ini sangat penting untuk jaga kesihatan diri kita. Supaya kita sihat dan kita lebih amalkan cara hidup yang sihat, tapi dia banyak memula daripada pemikiran kita dan kesedaran kita. Saya rasa itu saja 10 teknik yang saya pun dah lupa, tapi saya ingat nanti boleh ulang tengok, ya. Dan semoga kita dapat praktis untuk ubah diri kita. Kita kena ingat Tuhan tak akan ubah diri kita, melainkan kita sendiri mengubahkan diri kita sendiri. Tuhan tak akan sayang diri kita jika kita tak sayang diri kita sendiri. Kita kena hidup dalam realiti, jangan hidup dalam ilusi. Dan Tuhan tak akan selamatkan kita kalau kita tak nak selamatkan diri kita sendiri. Kalau kita jatuh dalam air, kita pun peluk tubuh, dalam hati kita sebut Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, makin tenggelam, air masuk hidung, masuk mulut, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, akhirnya kita mati. Sebab apa kita mati? Sebab kita tak nak tolong diri sendiri. Sebab tu untuk selamat kita kena tolong diri kita sendiri. Dan bila kita tolong diri kita sendiri, itulah manifestasi Tuhan menolong kita. Maka bila jatuh air, kita pun menjerit, tangan kapat, tolong saya, tolong. Lepas tu panggil orang, berenang, lepas tu orang paling tali, kita pergi pegang tali, paling pelampau, pergi pegang pelampau, menjerit. Maka kita pun selamat. Sebab apa kita selamat? Sebab kita menolong diri kita sendiri. Kalau kita nak gigi kita bersih, kita kena gosok gigi, kumur, gosok gigi, kumur, gigi kita bersih. Tuhan takkan bersihkan gigi kita. Tuhan takkan tolong kita gosok gigi. Banyak cantik muka awak. Jadi nak gigi bersih, kita sendiri kena bersihkan gigi kita. Maka yang menggerakkan tangan, kesedaran, itulah manifestasi kasih sayang Tuhan. Maka Tuhan takkan sayang kita kalau kita tak sayangkan diri kita sendiri.
Tuhan takkan muliakan kita jika kita tak meletakkan jasad kata diri kita tempat yang mulia. Sebab tu jelaslah Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Melainkan kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kaum tu jangan tengok Cina, India, Melayu tu. Ni diri kita ni. Ubah diri kita sendiri. Ya, ubah diri kita sendiri adalah dengan ilmu, kesedaran, merasai kasih sayang Tuhan, I love myself, I care myself. Ya, healthy mind dan healthy life. Okay, moderator. Terima kasih atas perkongsian yang amat bermakna tersebut. Siapa yang memiliki soalan boleh terus buka mic untuk bertanya soalan atau bertulis di ruangan komen. Ada satu soalan di ruangan komen, dia bertanya pasal teknik pertama, bolehkah kita positifkan pikiran yang negatif? Okey. Apabila kita nak positifkan pemikiran yang negatif, jika dia telah menjadi trust, dalam neo-CBT dipanggil core belief, ataupun dalam psychoanalysis dipanggil dah masuk ke dalam subconscious mind, dia agak susah sikit. Tetapi setiap benda mula-mula memang susah. Tapi bila kita latih, kita buat hari-hari, lama-lama dia akan jadi mudah. Jadi caranya tadi, macam saya sebut tadi, gunakan the power of repetition, discipline and consistency. Bangun tidur, tercelik saja mata, terus bayangkan dan niatkan satu benda yang positif. Fokus kepada 5 kesyukuran. Jenis kesyukuran. Dan terus buat 3 perkara kebaikan yang kita memang nampak kebaikan pada alam. Ya. Kemudian dapatkan tukarkan pernyataan negatif kepada pernyataan positif. Stop sabotaj diri. Ya. Selalu bina cakap benda yang baik-baik dan bina hobi kita yang positif dan bina impian dan sebagainya. Jadi macam saya sebut tadi, apabila kita negatif, positif akan hilang. Tetapi kalau kita kecil-kecilkan yang negatif ini, maka nanti yang positif akan membesar. Seperti tangan saya, kalau ini positif, ini negatif. Ini negatif, ya. Ini positif. Apabila saya fokus kepada negatif, akhirnya negatif tu akan makin membesar dan dia akan masuk dalam kepala saya. Tetapi apabila saya fokus kepada yang positif, maka yang positif akan terlihat dan akhirnya automatik yang negatif akan hilang dengan sendirinya. Sebab saya fokus pada yang positif. Sebab itulah hidup ini adalah the power of focusing. Macam mana kita fokus. Sebab tu hidup ini adalah satu rahmat Tuhan untuk dinikmati. Fokus kepada menikmati. Hidup ini bukan ujian. Buat apa Tuhan bagi kita ujian? Sebab dia tahu kita makhluk yang lemah. Dan kita memang yang lemah. Dia bagi ujian memang kita tak boleh jawab. Sebab kita lemah, kita tak berdaya. Dan tidak satu apa pun milik kita, semuanya milik Tuhan. Ya. Jadi, menikmati sajalah. Tapi andai kata berlaku benda yang negatif, adalah tekniknya. Kita kena pandai ke teknik berdamai dengan takdir ataupun memaafkan, terima baik dan buruk, meluahkan, melepaskan. Itu banyak lagi lah toolbox. Ya. Siapa yang berminat nanti boleh ikut saya punya persijilan. Persijilan Neo-CBT, Neo Cognitive Behavior Therapy. Ya. So banyak benda-benda yang positif, teknik-teknik bagaimana dalam kehidupan yang boleh kita kongsikan dalam kehidupan. Ya. Jadi nanti boleh inilah ya. Okey. Ada lagi soalan? Satu soalan last. Normal tak sebenarnya bagi seseorang itu untuk mengalami sedikit depression atau tekanan? Okey. Dalam kehidupan ini, ya, stres adalah perkara yang normal.
stres adalah perkara yang biasa. Dan stres ni tetap ada baik dan tetap ada buruk. Stres ini menyebabkan kita lebih berpotensi, kita lebih tough, kita lebih cekap dan kita lebih berjaya dalam kehidupan. Umpama diamond. Diamond itu batu yang paling keras. Hanya diamond yang boleh memotong diamond. Dan diamond ini batu yang paling bernilai sekali. Dan untuk menjadi diamond, datang daripada tekanan, stres, dan akhirnya jadi diamond. So, apabila kita dapat banyak tekanan dan stres, kita pun akan jadi diamond. Dan kita pun sebenarnya diamond. Jadi jangan takut dengan stres. Cuma kita kena make sure stres ini dapat ditangani dengan baik. Apabila stres tak dapat ditangani dengan baik, dia jadi krisis ataupun jadi konflik dan mengganggu pemikiran dan perasaan, dia akan jadi distortion dan masalah kesihatan mental. Jadi stres mesti dapat ditangani dengan baik untuk menjadikan kita lebih baik, lebih cekap dan lebih tough. Tetapi jika stres itu menjadi konflik, marah, dendam, tak puas hati, mimpi ngeri, ingat marah, dendam, tak suka, menyumpah dan tak dapat lihat kebaikan dia, tak dapat lihat kasih sayang dia, ataupun kita pendam, tak luahkan, tak tahu bagaimana nak say no, say yes saja walaupun terluka, say yes saja walaupun tak hati kita terluka. Itu semua punca-punca masalah kesihatan mental. Konflik dan krisis. Semuanya berpunca daripada stres. Jadi jangan takut dengan stres, tangani, kita akan jadi lebih tough. Tapi andai kata kita tak dapat tangani stres tu dengan sendirinya, kita mesti minta bantuan ibu ayah kita, ahli keluarga kita, teman baik kita. Mereka mesti bantu kita. Tapi kalau kawan baik tak dapat bantu ataupun mak ayah sendiri menyebabkan kita stres, konflik dan krisis, Tuhan menyediakan kaunselor, terapis. Pergi jumpa kaunselor, pergi jumpa terapis sebab mereka akan bantu kita untuk melihat diri sendiri, menganalisis pemikiran, perasaan, melihat cintanya, coping skill untuk berhadapan dengan kehidupan. Maksudnya, you are not alone. Go for the help. Ya, dapatkan bantuan. Dan social support dan sebagainya. Supaya stres itu tak menjadi konflik dan krisis, tetapi menjadikan kita dapat tangani dengan baik. Minta bantuan jika tak boleh ditangani persendirian. Okey, jelas? Sebelum kita ke sesi kahot, marilah diminta untuk semua peserta bersedia untuk sesi fotografi bersama penceramah jemputan. Okey, kita bergambar. Okay, terima kasih semua daripada YouTube saya. Nanti boleh ulang tayang dekat YouTube. Subscribe Prof Mas Positif. Terima kasih.